Back to higher time frame. Sorry, tadi nak terberak. Okay. Back to higher time frame. Okay. Mana ni? Line chart. Okay. Support, second movement, mark. Okay. Resistance, second movement, mark. Mark je. Okay. Then kita pergi candlestick. Ni cara kita trade high time frame. So, first yang saya nampak. Awal-awal saya dah nampak. Okay. Ni adalah zone kita kan. Zone weekly. Bawah ni. Okay. Weekly punya zone. Telah ada penukaran arah. So, weekly. Kita akan make macam ni. Ni weekly zone, ada weekly setup, weekly confirmation. Okay. Tak payah ambil sampai candle merah tu pun, tak apa. Pergi H4. Kat sini is my favorite weekly setup. Kita keluar price kat sini tau. So kita kena check big movement yang ke bawah. So kat sini kita ada second movement, ni valid. Okay, done. Okay, senang je. Mak je tu. Cucuk. Break out. Miss. Deep. Deep ni kalau daripada H4 lah. Tapi janganlah korang trading pakai H4 punya deep tu. Aku pukul lagi. Yang penting belas kali pakai miss deep accurate. So, accurate. Okay. Tapi bila kita kat weekly, korang fahamkan ni, bila kita kat weekly, kita tak nak trade entry terus. Bila kita trade entry terus, memang kayap terus. Okay. Apa yang saya akan buat bila dia masuk zone is either saya tunggu satu lagi confirmation baru, ataupun saya akan terus pergi M15 untuk mengakai kotak-kotak ajaib. Okay. Ni zone. Sini cucuk. Sini pun cucuk. Bagi break atas, masuk balik bawah. Masuk balik atas, break. Datang balik, entry. Dia akan memang zero float. Okay, cara pakai simple je. First kena pasti lah. Kenal pasti dahulu. Ni support. Ni resistance. Betul. Okay. Syarat dia is memang pelik gila benda ni. Tapi memang selalu terjadi. Kita akan backtest benda ni. Syarat dia keluar. Menandakan resistance tu dah pecah. Bagi je dia masuk balik. Dan kalau dia masuk balik dalam zone ni, kita akan full margin. Full margin je. Tetap keluar full margin je. Dia akan mesti akan terkeluar. You jangan risau. Tak kisahlah nak full margin ke tak nak. Tapi korang dapat lah 100 pip senang-senang. Tak nak sudah. So, itu satu sebab belum keluar confirmation kan. Macam saya sekarang kat sini, kat H4 ni. Okay. Confirmation dah ada sebenarnya lah. Okay, dari sini. Okay, ni confirmation kita. Okay, dia dah ada. Tapi kena tunggu lah. So, right now, yang masih belum test is around here. Faham? Masih tunggu. Boleh tunggu kat situ. Syarat dia, first, kita ada cucuk zone miss. Tunggulah dia datang balik entry. Faham tak? Susah lah dia nak break. Agak susah dia nak break. Sebab kita kena faham yang dia dah selari dengan zone. Dia adalah weekly confirmation. Dia adalah weekly confirmation. Lepas tu H4 punya zone dah pernah valid kan. So, lepas tu dia terkeluar, lepas tu masuk balik. Memang kuat lah. So, you guys just tunggu saja.
If dia datang balik, korang boleh buy lagi, InsyaAllah. So itu contoh setup weekly. Okay, sekarang kita pergi ke EU. Saja kita backtest. Sebab saya dapat EU kat sini, guys. Saya full margin EU dekat sini, dan saya close dekat sini. Okay, akaun saya dalam, mula akaun saya tu saya deposit $600 je. $600 saya deposit hari Isnin, saya sell kat sini sampai sini. Lepas tu esok tu $600 tu jadi 3,000. 3,000 tu saya naikkan jadi 8,000 sampai sini. Esok tu 8,000 tu saya jadikan 32,000 sampai sini. 32,000 tu kemudiannya saya hold sampai sini jadi 80,000. Lepas tu saya loss balik kat sini sebab saya cuba sell. Saya loss dalam 25,000. So tak ada masalah. Yang penting kita tahu macam mana dia boleh dapat setup pancut ni. Okay, kita cerita yang ni memang EU akan fly Zras. Okay, kita cerita kalau EU ni korang fokus weekly setup ke? Daily okay kak, tapi saya suka fokus EU kat weekly. Memang mantul. So first akan line chart lah. Okay, pada ketika itu saya tak tahu pun dia nak baca macam mana. Sekarang macam ni je korang faham. Okay, pasal sini korang masa tu pandang macam ni kan. Bila korang nak marking big movement atau bukan daily kat weekly kan, korang kena faham korang kat sini. Yang korang marking kat sini kenapa? Bila sial nak sampai? Faham tak? Ni weekly, faham tak? Daily, tak kisahlah daily ke weekly. Korang kat sini, faham tak? Korang kat sini, korang kena jangan mark current price, tapi berdekatan current price. Faham? So kita tak tanya sekarang ni kat current price kita kan, kat current price contohnya tak wujud lagi ni price kat sini lagi. Kita tak pernah tanya ke, weh macam mana benda ni boleh naik ah? Tanyalah dulu. Kau tanyalah. Kau tanya dia. Okay. Kau nak tanya senang, kau tarik. Tak nak tanya, kau tarik. Kau tarik benda tu. Okay, done. Buka candlestick. Okay, now kita tahu yang kau naik kerana sinilah. Faham? So simple je. Dah tahu tu setup weekly, kita pergi ke daily pula. Kita tengok nak main setup daily boleh nak, tapi yang penting is tahu sebenarnya dia punya storyline. Kalau saya dapatkan daripada ni dia setup weekly. So setup weekly menandakan ada penukaran arah. For me lah, penukaran arah. Okay, berulang kalau siap ada weekly setup, saya memang akan main weekly sahaja. So kat sini kita nampak price keluar sini, mana second movement ni ada first. So sini bukan big movement lah, sini big movement, mark sini. Okay, sorry. So kita ada zone. Nombor 1 ada zone. Nombor 2 kena ada apa? Kena ada cucuk-cucuk. Nombor 3 kita ada miss deep accurate. So nombor 1 kita ada cucuk-cucuk, telah tembus miss. Okay, miss deep accurate. Entry lah. Benda ni terbukti dah. So first kita make zone kita. Okay, kemudian saya cerita macam mana saya boleh. Saya entry EU 2 hari yang berbeza. Mula saya entry 1 hari kat hari yang pertama, saya entry kat sini, which is 2 days or 3 days ago. Lepas tu hari esok tu saya entry kat sini lagi. Saya cerita kenapa. Boleh, tak ada masalah. Ni tar goyangnya lah. Ni SOP ni saya pegang sampai mati punya. So saya tak kisahlah korang cakap apa, tapi this I will trade like this until the day I die. Until the day I die, I will trade like this.
Sebab tu saya berani keluar mengajar. Sebab saya kata sampai mampus aku trade macam ni. So tengok ni zone weekly kan. Macam saya cakap ni zone setup weekly. H4 kenalah bagi lagi satu confirmation. So H4 dah bagi confirmation. Sebelum H4 bagi confirmation pun saya dah buy sebenarnya lah. Sebelum tu H4 belum bagi confirmation pun saya dah buy kat area sini sebab saya tahu apa saya buat. Saya dah buy kat sini. Sebelum confirmation H4 tu pun saya dah buy kat sini. Lepas tu saya sampai sini. Saya tak close. Saya pun layan je sampai esok. Misal tak close kat sini. Kat sini tak close ada 9,000 USD. Patutnya dapat 9,000 close. Tunggu sini balik. Tapi tak apa. Okay. Masa kat sini saya cerita dulu kenapa saya boleh buy. Pakai kotak-kotak kehidupan lah. Saya pakai kotak-kotak kehidupan. Kotak-kotak kehidupan. Bodoh. Astaghfirullahaladzim. Okay. Saya pakai kotak-kotak kehidupan. Dan kemudian mana erase ni? Okay. Saya pakai kotak-kotak kehidupan. Simple je. Saya tahu ni resistance saya. Support saya. Kemudian saya tahu tu dah zone area weekly. So saya tahu mesti ada candle rejection yang kuat lah. So mana resistance saya? Resistance saya kat M1 kat sini. Faham Saya tak buat apa-apa. Saya lihat. Masuk. Faham? Masuk balik. Terkeluar. Masuk. Saya full margin. Time ni saya live trade dengan kawan-kawan saya perempuan. Ila dengan Ika. Dengan adik dia. So saya cakap ni je cara saya trade. Kalau saya nak pakai breakout lah. Lower time frame punya entry pakai breakout. Itu contoh. So tapi fokus pada yang setup saya ni dulu. Yang pakai confirmation. Okay. Okay. Okay, itu adalah sebuah candle confirmation bagi M15. Bagi M15, kita dapat lihat apa yang susah sangat benda ni. Sini ada second movement, ni first movement. Zone entry. Kita ada cocok-cocok ni tembus. Yeah. And entry lah kau. Faham? Lepas tu esok tu pula saya tengok masih kemudian saya TP kat sini guys. Saya TP di sini masa yang okay. Saya TP di sini. Lepas tu kemudian dia jatuh. Dia jatuh semula. Saya mula tengok kawasan saya di daily lah. Di daily saya lihat kau dah siapkan satu confirmation kat daily. Kena sentiasa pantau lah guys. Daily dah siap satu confirmation. Selepas satu hari tu tutup, daily terus siap confirmation. Lalu saya pun ini masa hari presidential election tu. I think hari Selasa. Jangan risau. Sekarang kita pergi ke H1. Bila kita pergi H1, kita lihat ada zone entry kita dah berubah. Zone entry kita dah berubah lah. Ni multi time frame kena pakai, kena bijak pandai. So kita ada satu zone entry, second entry, sini valid untuk kita entry lagi sekali. Tapi sebab news impact apa semua, dia agak terkesan sikit lah, terkeluar sikit. Tapi kalau kita tengok based on 15 pip SL, nampak 20 pips. Tapi masa tu saya tak entry kat sini. Saya biar keluar. Kenapa saya tak entry? One reason is saya tetap kat area daily. Price tetap kat area weekly. So
bila price tetap kat area weekly, saya biar je dia keluar. Time tu saya dah TP dah pun. So bila dia keluar, saya tetap tahu yang ini area, ini area saya nak entry. Area dia saja. Yang tetap saya akan tunggu dalam tu, bila setup besar ni, saya akan tunggu dia tetap buat another breakout. So price telah keluar, masuk balik close as bullish candle. Nampak? Price keluar betul-betul, ni masuk betul-betul Joe Biden betul-betul confirm leading. Pump, reject, masuk balik. Okay. Apa kita akan buat is pergi je lah lower time frame. Saya beritahu, saya entry sini. This baby here. I entered here. Ada gambar tu kat Instagram. Saya entry, lepas tu saya layer lagi. Saya layer sampailah tangga macam tu. Saya cerita nanti. So, dekat sini masa dia dah sampai zone entry, lepas tu kemudian bagi breakout lagi sekali. Simple je cerita dia macam mana saya boleh entry tempat situ. Simple je. Saya pakai kotak-kotak ke hijau. Dan bawah ni support, betul. Dekat sini resistance. Okay, tak percaya kita pergi cat. Betul. Betul, Alif betul. Resistance yang valid lah. Betul dekat. So, resistance dah tembus. Okay. Dah break. Resistance ni dah break. Kena fokus buy. Buy kat mana? Buy kat support. Ataupun tempat yang tadi saya tanda untuk kita entry tu. Buy kat support. Masuk balik, tak nak buy, masuk balik zone ni. Entry saja. Faham? Kemudian macam mana saya boleh entry sampai atas tu is memang gila lah. Memang gila. Saya pun kata, ya Allah, lihat apalah kau buat hari ni. Kenapa kau nak tunjuk kat orang yang benda ni betul? Tak payah. So, bila kita pertama sekali yang kita nak pakai kotak-kotak kehidupan ni, kita kena tahu kita kat setup time frame apa, dengan kita punya direction kita, exit kita kat mana. So direction dan exit kita was so simple. Saya TP kat sini rasanya. 70 pips saya dapat. 70 pips kat mana? Saya TP sini guys. Dia pergi 300 pip. 250 pip. Saya TP sini je guys. Dah banyak. Berbelas ribu USD saya dapat. 14,000 USD. So, sepanjang-panjang tu, ini baru main tangga-tangga M1. Dan kotak-kotak kehidupan M1. So, bila kat macam tu, tetap sama. Ni adalah resistance. Break. Masuk. Nak confirm lagi dalam ni. Dalam ni dia akan buat benda sama. Terkeluar, bagi masuk, masuk balik, keluar lagi, masuk lagi sekali, entry saja. Faham? So saya trade macam ni je. So ini EU lah, contoh saya dapat setup yang besar hari tu. GBP JPY. Jom. Saya dah bagi tahu dekat dalam close friend saya dekat Instagram. Saya cakap, GUGJ nampak sell jangan ambil. GUGJ nampak sell jangan ambil. Saya cakap jangan ambil. Sebab memang akan gagal. Memang akan gagal seteruk-teruknya. Sehina-hinanya korang akan gagal. So why first kita pergi line chart lah. Chart. Okay. Price ketika itu, kalau kita tengok okay. Price ketika itu kat sini betul, nak sampai dah. Okay. Diorang nak cuba, orang sekarang ni cuba nak sell kat sini sampai sini. Memang tak sekolah. Okay. Saya nampak ada sini. Ada satu big moment, ada satu big moment. Itu yang saya nampak. So saya akan mark yang ini valid. Okay, kita tengok. Aha. Simple je. Alif awal ni memang simple. So bila kita tengok, kita ada satu confirmation candle dekat H4. Ini tak solid lah. Dekat H4 nampak.
Aha. Ni korang pakai Trendline ke apa line ke, korang tak akan dapat setup ni. Setup ni SNR je. So, ada confirmation tak? Abang-abang, adik-adik? Ada. Okay, pergi HM15. HM15, of course lah, korang dah tahu lah mana dah tempat dia, bro. Kita dah nampak dah. Kita sudah nampak, geng. Price keluar sini. First movement, second movement. Valid. Okay. Aduh. Mana? Nearest cucuk-cucuk. Ni nearest cucuk-cucuk telah ditem. Bos, miss. Entry full margin. Aduh, terbang mat. Terbang. Apa pip tu? Terbang mat. Budak-budak saya semua dapat setup ni. Budak-budak saya semua dapat setup ni. Pancut habis. Semua cuba sell gila babi punya. Kata apa, memang tak sekolah korang ni punya. Tu last week. My sell tak nak dengar. Sell ni konon-konon. So, kena ingat, dia datang balik area entry kita kan. Contohnya, ini area kita yang ni. Dia sekarang ni pasal bukan fresh, pasal bukan dah. Kalau saya saya tak pakai istilah fresh ni. Fresh zone ni. Ni bagi saya dia nonsense. Sebab kalau SNR, dia takkan berubah. Dia adalah zone. Zone yang sentiasa respect. Faham tak? So, nampak tak? Ni tadi kawasan kita entry ni. Nampak tak ada respect apa? Kalau kita di daily, kita tengok telah siap confirmation candle dia. Nampak? Kalau korang nampak, alhamdulillah. Kalau korang tak nampak, cubalah lagi. Okay. Pergi H1 chip. Okay. Pergi H1. Sama je, ya Allah guys. Rupanya dia zone yang sama. Korang kena faham, SNR tu bukannya pasal fresh tak fresh. SNR tu zone. So, first movement, second movement, valid. Mark je lah. Okay, mark je. Bukan suruh entry terus. Mark je. Mark lah kawasan ni sebagai tempat korang nak entry. So, apa yang ada kat sini? Ada cucuk-cucuk break. Ya Allah, miss. Entry. Budak-budak saya semua kata dalam live saya pada hari Jumaat itu kata GJ sell now, buy now, gila babi. Semua buy. Berapa pip gue dapat? 100 pip. Easy. This is jutawan setup. Easy, senang. Okay. Kita pergi ke goal. Saya suka pakai weekly. Okay, pergi ke goal. Ni memang tak sekolah. Saya jujur cakap, saya cuba sell goal berkali-kali. Sebab saya adalah penyokong Trump. Saya penyokong Trump. Jadi saya cuba sell berkali-kali. Saya cuba sell kat sini, dapat alhamdulillah. Walaupun saya cuba sell kat sini, memang tak nak jatuh juga. Okay, tak apalah. Tapi sebenarnya dia ikut teknikal je. Dia ni cuma biasalah nak tunjuk orang yang kita penyokong Trump kan. Okay, what happened was, first kita carilah storyline dia. Ni bagus, ada. Okay. First kita pergi ke weekly. Dan kita kena tanya, Mak Ai, kenapa kau boleh naik? First, tanya sebab. Sebab dia tak ada second movement, guys. Dia tak ada second movement dan dia terlalu dekat dengan current price. So, kita kena tanya, macam mana kau naik? Ni. How? Okay, to find the reason, on your left. Okay, terlalu jauh nak tarik kotak. Kita buat macam ni. Okay. Nampak? Break out. Masuk balik. Berapa candle yang satu. 1, 2, 3, 4. So zone ni jadi tempat buy. Dah bukan jadi tempat sell lah. So gold memang akan fly lah. Cerita dia sekarang ni. Okay. Memang nak kiamat lah ni kita ni. Astaghfirullahaladzim. So, bersedialah korang.
kita dah kat hujung. Okay, memang Holy Grail wujud. Saya boleh cakap Holy Grail wujud. Yang jadikan Holy Grail tu adalah kerana diri kita yang sentiasa stick to the SOP, yang takkan berubah walau berganjak macam mana, ribut datang, orang kecam kau, kutuk kau macam mana, kau stick to your SOP, kau lah Holy Grailnya. Diri kita yang menjadikan teknik tu Holy Grail. Sebab apa? Kita sentiasa stick to our rules. Kita tak mencari Holy Grail, kita menjadikan ia Holy Grail. Listen to that. So, sama juga, kita nak cari zone, betul tak? Kita nak cari zone. So, bila kita nak cari zone entry, kita first valid. Okay. So, untuk ambil zone, kita ambil lah area-area macam ni. Macam tu. Okay. First, dah ada zone, kena ada cucuk-cucuk. Ni apa benda ni, mat. Cucuk-cucuk, breakout, miss. Deep, accurate. So, alamak, pucuk ubi. So, ni saya tak weekly. Weekly kena mati dekat. Weekly matilah kat weekly. So, weekly, kalau korang kata nak hold sell tu, ada yang cuba tulis kat Instagram macam apa ni, nak sell sekarang sebab direction. Mana ada direction, bro? Adakah ni nasihat saya pada budak-budak yang hold goal? Ni nasihat je. Adakah ini valid untuk sell? No second movement. No second movement in here. No valid. Kecuali anda marking, this could be it, atas ni. So, bagi saya, kita kena bagi masa go lagi. Jangan sell lagi. We have to give it time. At least sampai situ. At least sampai situ. Baru boleh fikir nak sell ke nak apa ke apa. Jangan sell. Okay, jangan sell. Okay. Tu. Okay, itu contoh untuk goal. Apa yang terjadi. Okay, saya nak ambil signal satu Malaysia gagal. Grup signal ke, apa Sifu ke, Seman ke, yang pakai Lambo ke, mana manusia for profit pip ke, semua gagal kat signal ni. Saya ingat sampai mati sebab saya MC $40,000 kat sini kak. Kerana saya jujur, saya student Seman. So, masa tu baru masuk kelas dia dan dia bagi signal. So, bila bagi signal, dia kata jarang-jarang. Lepas tu time tu pula dia buat copy trade. Lepas tu semua orang yang follow copy trade dia dan juga student dia cakap, cikgu, Seman masih hold. Time tu saya dah cut loss lah $40,000. But time tu reason dia simple je. Dekat USD JPY, at this setup. Saya tunjuk which one. Dia daily. Dia pakai daily. Okay. Seman sini. Okay. Di setup ya. Seman kata buy sini. Ni teknik Seman je yang saya pakai ni. Cuma saya dah cantikkan sikit. Saya tak cakap saya betul. Seman cakap kerana kegagalan ini, kerana benda ni, Seman punya copy trade hancur. Dan segala-galanya ni hancur lah. Dan kerana sekarang dia diam-diam sikit. So, bukan yang cakap tak bagus. Cuma saya cakap, saya jumpa mana silap dia. So, dia kata sell kerana ada confirmation daily. Lepas tu dia suruh sell kalau confirmation daily, buy confirmation daily. Kalau confirmation daily dia ada kat dalam area sini. So, patutnya dah gerak lah. Lepas tu, Seman ni dia ajar 20 pip SL from zone entry. So, yang ni sebenarnya dah 40 ke 50 pip. Tapi bila bagi saya, bila orang tu tak stick tu dia punya pembelajaran tentang 20 pip SL from zone apa semua, lepas tu saya nampak tetap dia upload esok tu USD JPY macam tu kan, masih fly. Bagi saya teknik kau tak legit lah, sebab kau tipu. Kau kata 20 pip SL, lepas tu kau ajar semua orang cut loss, tapi kau tak cut loss. So bagi saya bullshit lah kalau kita mengajar macam tu. Bukan nak cakap dia salah, cuma dia cakap ajarlah betul-betul. Saya stick to 15 pip SL, saya akan full margin. So reason dia kata
macam ni je. Dia kata macam tu, ni ada confirmation candle. Dia kata okay, kalau saya nak tunjuk video yang dia send tu pun tak ada masalah. Tapi tak nak saya nak just nak bagi tahu korang yang ada flaw. And even when masa saya bagi tunjuk teknik ni kat Instagram pun, dia ada tegur. Sumpah dia tegur. And then dia cakap lah sekian. Then saya cakap macam ni je, if I can change even 1% of your SOP, it's not yours it's no longer yours. It means that I tak entry cara you. And selepas saja dia tegur saya tu, alhamdulillah trade dia makin better. Dan sebelum ni dia tak trade gold, sekarang ni dia boleh trade gold. Lepas tu sekarang, dulu dia tak trade, dia hanya trade setup daily. Sekarang dia boleh tengok, saya kadang-kadang kita tengok dia trade short intraday setup. So alhamdulillah kalau membantu trading dia. So okay, pergi H1. Ini yang setup Seman ni. Okay, Seman kata entry kat sini. Dia punya copy trade gagal kat sini lah. Tapi dia salahkan budak-budak dia. Dia kata budak-budak dia yang trade. Orang bayar kat kau copy trade. Kau pergilah trade. Tolonglah kau yang trade kan. Kenapa kau bagi budak-budak kau trade kan? Mak, tak sekolah. Nampak tak? Dia kata trade situ. Dia tak. Mak, 50 pip MC. Tapi dia hold. Lepas tu esok dia tunjuk sampai sini. Dia tunjuk smooth. Tak salah. Dia ajar orang. You ajar orang salah. So kat sini saya dapat tahu. Oh, okay. Saya dapat tahu. Okay, betul lah teori saya. Saya dah faham benda ni daripada Paul lagi. Okay. Sebab Seman ni pun cikgu Paul. Kena ingat. Cikgu Paul. Paul ni cikgu Seman. So apa yang saya perasan is time frame. Bila kita pakai weekly, kita nampak kita akan lihat, sorry, my bad. Bila kita pakai weekly, kita akan lihat apa yang kita nak lihat. Ni saya tak tadi. Kena stick, takut tersilap. Setup weekly. Sini kot. Mana? Okay. Sini. Daily. Bila kita pakai weekly, kita tengok kat line chart. Wow. First, ni yang terakhir gagal ya. Sebab Seman selalu cakap pakai daily je. Bila pakai daily je memang kayap lah. Weekly saja besar gila. Okay. Bila kita pergi daily pula, ada kat sini kita terlihatnya adanya second movement tu. First movement, second movement. Okay. Sembang. So inilah kerana inilah kakak nampak tak, still USD JPY still nak pushing down Muhammad. Sebab kalau kat weekly tak ada SNR pun, nampak still nak pushing down Muhammad. Kecuali sekarang mungkin nak naik. Tapi kerana kegagalan tu banyak yang banyak bagi saya pembelajaran macam mana saya nak ajar korang cara ni. So nampak gagal, semata-mata gagal je. And then tak boleh jumpa reason pun. Tak ada reason pun nak counter balik. You see? No reason. Patutnya kalau macam ni saya fokus je sell. Takkan cuba untuk buy, fokus sell je. So ni antara contoh setup yang gagal. EU pun ada gagal dia juga. Saya tunjuk. Saya dah pesan dah kat grup-grup Seman itu. Masa dia bagi signal sell EU. Saya cakap saya hold buy. Dan saya cakap jangan sell. Jangan cuba sell. Berkali-kali saya tegur dalam grup tu. Ada sampai dalam grup tu siap macam
fanboy lah. Kita bukan nak belagak kita betul ke apa. Kita cuma cakap salah tu. Jangan share. Faham tak? Salah. Sebab apa? Sebab dia hanya pakai daily. Bila pakai daily, dia cakap time tu. Waktu tu, dia bagi video, dia kata, okay, sini big movement betul tak? So, sini dah break. So, dia kata, kita akan entry dekat H4 nanti. Tempat bermula dia jatuh lah. Tiba-tiba senang pula SOP, lari pula SOP dia. So, kejap-kejap SOP tukar. So, dia kata, okay, sini yang break. Oh, so kita akan ambil candle sini. Kita akan pantau untuk sell kat sini. Masa tu bang, saya buy kat sini. Lepas tu saya buy lagi kat sini. Lepas tu saya cakap, jangan sell. Lepas tu, diorang tetap tak nak dengar. Lepas tu, diorang sell kat sini. Saya full margin buy lagi. Saya hantar kat diorang. Saya hantar. So, saya bukan nak cakap apa. Saya cuma cakap, tak logik dia nak sell. Lepas tu, time tu dia bagi reason. Dia kata, kenapa nak sell kat sini? Oh, okay. SL korang 50 pips daripada sini. Sebab boleh dapat 350 pip ke bawah. Apa? Mana 350 pip? 350 pip ke atas adalah. So, macam mana pun, salah dia kat time frame je. Cacat celah dia kat time frame. Tapi cara teknikal dia smart. Tapi kalau pakai daily je lah berjadi. Tapi kalau tak pakai kat time frame memang tak smart gila lah. So, itu contoh-contoh setup gagal. Kalau kita based on one time frame. So, ingat, kalau gagal, sila faham. Jika gagal, sila check time frame dan cucuk MDA, misdeep accurate. Okay. Oh, saya minta maaf, saya belum lagi tunjuk contoh setup breakout Valley SNR. Dah habis dah ni guys. Saya tak tahu nak explain apa dah lagi. Okay, first dekat DJ ni ada contoh. Okay, ni valid tau. Valid. Breakout. So, ya Allah. Ambil paling bawah je. Okay. Lowest. Support adalah lowest. So, ambil paling bawah. So, bila kita pergi H4, kita nak tengok berapa candle kan. Berapa candle? 4 candle. 1, 2, 3, 4. Masuk zone. Sell. Macam nak sell? Cikgu? Macam nak sell simple je. Monkey see, monkey do. Selalu saya pesan pada student-student saya. Ikut je. Okay. Okay guys. Di situ sahajalah. Saya cakap di situ je. Saya tak tahu nak explain apa dah kat teknik ni. Serius. Saya tak kisahlah. Walaupun sekarang orang duk hentam-hentam saya pasal full margin. Saya sebenarnya cakap macam ni je. Kau hentam aku pasal full margin sebab sekarang crowd you lari. Tu je. Okay. Don't go and destroy others. Ramai juga orang saya bantu. So macam don't go and destroy others. Tak nak full margin sudah. Letak lot lebih besar daripada biasa. So kita ada strategi kita. Guys, tolonglah jayakan misi ni. Tolonglah. Korang kena fikir. Yang penting korang kena ni je. Ya Allah, kena macam mana? Kena disiplin. Ni guys, ini adalah saya buat ni. Saya setiap bulan akan buat. Setiap bulan saya akan pastikan at least saya akan pastikan saya akan dapat this numbers 3 ni. Antara 3 ni.
Sebab saya tak mampu lagi nak layan letak lot lebih besar daripada 50.00. Tak mampu. Hati saya belum berani lagi. So bila kat sini saya dah kira bila sebulan saya boleh cecah 46, 65 macam ni, saya cukup alhamdulillah. Minggu ni saja saya cerita minggu ni saja. Saya nak cerita minggu ni je. Minggu ni saja saya deposit 600 USD. Okay, minggu ni saja saya deposit 600 USD. Saya dapat grow hingga ke 80k USD. Kemudian saya lost 18k USD. So saya ada net, kita cerita net. Saya ada 18, 62 USD, 62k USD. I hit my number. Hit ke tidak number saya? 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 Hit lah, lebih kurang hit. So ini trading plan saya. Saya tak kisahlah kalau korang kata pasal money management, kata mana plan korang? Plan tak ada pun. So saya start dengan 600. Nampak? Saya start dengan 600. Saya terus bantai, ikut je. One setup 50 pip je pun. Ikut je lah. Yang kau takut, kalau betul-betul korang ni trader, korang betul-betul trader, korang tahulah masa nak dapat 50 pip. So 650 kau ikut. Okay, next target saya 650. Saya kena buka lot 60 sen. Tapi saya sejujurnya cakap, saya tak tekan lah. Saya tak entry 0.6. Sebab dah ya Allah, dah bunyi, dah 4 kali dah saya buat benda ni. Dah berapa kali saya ikut plan ni. So saya tak tekan lah. Saya entry $600 tu, saya entry dalam 1.5. Lepas tu bila naik lagi, saya akan naik lagi. So daripada 600 USD, daripada 600 USD, ni cerita saya lah, 600 USD grow hingga yang 62,000 lah saya buat. 62,000 USD. Korang tahu tak berapa setup je saya buat? Okay, 600 ni saya lot saya dalam RM1 lebih. Saya terus dapat pergi ke 2,000 lebih. Saya skip. From 2,000 saya up. Saya tak entry pun. Ikut 2,000 ni saya punya entry saja 6. So saya telah up pergi ke dalam area sini. So bila kat sini saya terus bantai. Saya tak ikut pun berapa? Saya tak ikut pun di slot. Saya terus buat 28. Saya ingat lagi 28.00. Terus skip jadi ni. Lepas tu ni saya dah tak ikut dah 40 ni. Saya terus bantai 48. So terus dapat 66. So kenapa saya bantai, saya tak ikut plan saya? Sebab saya tahu dah macam mana dapat 50 pip. Ubah je lah. Ubah ni je. Lepas tu SL saya 15 pip. So kalau korang nak tahu account saya yang time tu, account saya waktu tu 31 time tu 32,000 dan saya tengah floating dalam 8 pips. Entry saya lot 28.00. So 8 pips saya akan floating dalam tak banyak pun. Dalam paling tinggi time tu saya floating 1,800 USD. Apa yang saya nak takut? 1,800 USD. Account saya 31,000 kot. Hold saja. SL apa? 15 pips. SL 15 pips je, Mat. So kalau kena SL saya pun, saya kehilangan 3,500 je pun. Apa yang saya takut? Next setup saya boleh menang punya. Ini semua pasal plan lah. Tapi korang teringat pasal money management tu adalah jaga MM kan. Deposit 1,000. Tapi entry 0.01. Paling besar pun entry 0.02. Maaf, kau ni memang tak sekolah, cikgu kau tak ajar. So last but not least, saya nak korang, ni pesanan saya. Dah Zohor, alhamdulillah. Edit cut now. It's been almost 24 years since its release. Back in the day, the game was all the craze.
Buat apa dengan Amin? Buat apa dengan Amin? Buat apa? Buat apa kami? Lepas Nabi buat itu, dia tak ada buat apa lain pun. Ya ke Min? Okey, sehari ada 24 jam. Sehari 24 jam. Kira